Ya, betul. Selalunya ini yang saya selalu katakan, apabila menjadi editor, jadilah editor terbaik. Jadi kalau bukan senang kita nak dapat editor macam Kak Ina. Dalam senarai saya, dalam handphone saya, dalam saya punya speed dial, ada beberapa nama editor yang memang dalam saya punya speed dial. Pak, ini adalah orang-orang yang menjadi talian hayat kepada saya sebagai penulis. Orang-orang ni yang saya akan rujuk. Antaranya memang Kak Ina dalam saya punya speed dial. Apa-apa WhatsApp sikit saya tanya, sebab mereka ini adalah orang yang saya jaga dengan baik-baik. Ada dua yang saya jaga, editor dengan pustakawan. Saya selalu cakap kan, pustakawan ni resources saya. Maknanya kalau saya tak cukup bahan, cari pustakawan. Tapi editor ialah orang yang mencantikkan karya saya. Yang ini saya fikir ada banyak nama yang saya tahulah, editor-editor khususnya yang senior. Sebab editor ni, jangan ingat editor hanya betulkan ejaan. Ini kesilapan yang sangat besar yang saya selalu kadang-kadang terhangin lah juga kan apabila membaca orang menerbitkan buku sendiri ni. Saya tak kisah orang terbit sendiri, suara terbit ni silakan. Tapi tolonglah lalui proses-proses yang sewajarnya dalam penerbitan, termasuk melalui editor. Editor ni biarlah editor yang memang belajar betul-betul, bukan setakat jaga ejaan. Dia boleh buat apa yang kita panggil substantive editing. Maknanya dia boleh susun balik, dia boleh ubah dan sebagainya. Jadi yang penulis pula jangan sentap. Apa ni? Saya dah buat macam ni. Kenapa editor ni alihkan macam ni? Editor ni kan? Janganlah macam tu. Kita mesti terbuka. Mesti terbuka dengan kritikan. Sebab yang biasanya editor dengan penulis, dia macam kita pergi mengembara, pergi masuk dalam kita pergi kembara kan, kita berjalan masuk, kita nak pergi apa, kalau kita pergi camping. Kalau kita pergi camping, penulis ni ibarat dia, kita nampak pokok. Kita nampak pokok ni, kita kenal detail pokok ini, pokok meranti, pokok cengal, pokok ni kan semua masuk pokok. Tapi kita cuma nampak pokok je. Editor kata, sekarang ni nampak hutan tak? Mana ada hutan? Kita memang dalam hutan, tapi ni pokok. Dia nampak detail. Tapi editor ni, dia boleh nampak daripada luar. Kita sekarang ni dalam hutan, dia nampak hutan. Itu saya selalu kata, penulis nampak pokok, editor nampak hutan. Jadi, hormatlah orang yang menampak yang lebih besar daripada apa yang kita nampak. Jadi, editor ini, kalau editor yang sebenar lah, saya tak nak lah orang kata, ada juga editor yang dia setakat betul ejaan je, dia panggil diri dia editor, ada juga, kita tak nafikan. Saya tak nak lah macam tu. Maknanya pertingkatkan lagi diri dengan ilmu editorial ini. Ilmu ini satu yang bukan setakat belajar di dalam orang ambil mass comm, ambil publishing jadi editor, betul. Itu satu daripada ciri dia, ambil sastra dan sebagainya lepas tu jadi editor, betul. Tapi dia datang dengan pengalaman yang pelbagai. Jadi pengalaman yang Kak Ina kongsikan dengan kita sudah berapa episod ini kan, saya fikir ini sesuatu yang tak dapat nak cari dekat mana-mana. Tak ramai editor yang sudi nak kongsi hal-hal begini. Jadi saya sebenarnya sangat terharu bila Kak Ina berkongsi benda-benda begini, kerana editor memang betul. Kak Ina, kadang-kadang saya naik pentas kan, saya terima hadiah, lepas tu saya turun tu, saya cari tau editor saya yang terbit dekat majalah ini, terbit oleh buku ini terbit, siapa editor saya. Ini orang yang saya akan bergambar dengan editor dan selalunya saya akan paparkan, inilah editor saya. Sebab tanpa editor ini, karya kita tak ada apa-apa pun. Karya kita biasa je, tetapi editor ni telah meletakkan, bukan dia ubah cerita kita, tak, tapi dia mencantikkan lagi. Kalau misalnya kita jadi pengantin, editor ni mengandam kita tau, yang enhance, dia mencantikkan bahagian-bahagian yang orang lihat, wah, berseri lah, tahu tak, ni semua make up kan. Make up tu siapa? Editor mencantikkan, dia kata ini bagi lebih sikit, ini bagi rendah sikit, ini dia balance kan, dia akan seimbangkan karya kita itu supaya cantik dan sesuai dan sampai mesejnya. Jadi editor adalah sebenarnya orang yang menguasai 3J yang saya dah sebut dulu. Mereka adalah orang yang melihat perkataan-perkataan itu dengan jitu. Mereka tahu macam mana nak jimatkan kata-kata, dan orang yang menyusun sesuatu karya itu semula supaya dia lebih jelas. Jadi kalau penulis menguasai 3J, bukankah dia sudah membantu editor dengan banyak hal? Maknanya tulisan dia jelas, datang daripada mana? Pemikiran yang jelas lah. Pemikirannya jelas, karyanya jelas. Editor tengok pun, oh dia cakap apa ni? Oh faham, cantik. Ni kita adjust sikit je, ubah-ubah yang sini sahaja. Jadi itulah kepentingan editor. Jadi jangan anggap, oh saya terbit begini tak payah pakai editor. Tolonglah, jangan cakap macam tu. Pada saya kan tersentuh tau, ramai editor yang saya dah jumpa, mereka terasa sangat apabila penulis kata saya terbit sendiri je. Memang dia berendah diri. Sebenarnya dia kata saya terbit sendiri je, saya cuma tak pakai editor pun. Tak, kita jangan cakap macam tu. Janganlah kecilkan hati editor. Sebab editor ni sebenarnya penjaga gawang pintu yang terakhir. Sebenarnya yang menjaga supaya
karya yang pemikiran ni, kadang-kadang kita ni datang dengan karya yang tak berapa bersih lagi dia punya tu, belum polish lagi. Editor ni yang tolong polishkan. Jadi ini yang saya fikir perlu kita hargai, dan siapa yang menjadi editor itu, saya tahu ramai editor di luar sana yang bagus-bagus, dan teruskanlah, tolonglah bantu penulis kita, dan penulis juga jangan letakkanlah ego tu kat tempat lain, simpan dalam almari dulu ego tu. Nanti kita datang, kita belajar, apa-apa saja komen daripada editor tu terima. Memang kita harus, penulis memang ada ego dia. Ego ni memang pendirian, prinsip dan sebagainya kan, yang memperkukuhkan dan memberi kita keyakinan. Keyakinan jangan sampai keangkuhan. Yang ini kita kena jaga. Apabila kita angkuh, kita telah menafikan hal-hal yang lain. Apabila kita yakin, insya-Allah kita melangkah dengan yakin, berbeza dengan melangkah dengan angkuh kan. Jadi itu yang kita tak nak sampai ke tahap itu. Jadi kita perlu melihat bahawa editor ini betul memang wira yang tidak didendang. Sangat menyokong sekiranya apabila ada majlis penganugerahan dan sebagainya untuk penulis, editor ini disebut juga namanya. Kalau tak naik pentas pun nama mesti sebut, naik pentas apatah lagi, memang sokong sangat. Sebab tanpa editor, sebab banyak buku di peringkat antarabangsa, mereka meletakkan nama editor di depan bersama-sama dengan penulis. Kalau penulis tu orang baru ataupun diperkenalkan oleh editor, nama editor tu menjadi pemberat kepada karya tersebut. Maknanya kita kena baca karya ni sebab ada editornya. Kalau macam Dewan Masa, dia menggunakan konsep editor di sini. Editor ni bukan editor yang menyunting. Ini sebenarnya penyelenggara, tapi mereka menggunakan istilah editor kan untuk buku ni. Nama-nama penulis yang saya sebutkan tadi semuanya ada dalam ini ya. Dalam 100 Rumah Yang Sunyi ini tadi, dalam cerpen-cerpen nama-nama yang saya sebutkan tadi. Ini pun patut dibaca. Dengan saya percaya ada editor dia, editor yang membetulkan semua ini, mencantikkan dan sebagainya. Itu juga satu hal yang patut kita lihat, kerana inilah yang menjadikan sesebuah karya kita itu bertambah cantik. Sebab matlamat akhir kita ialah untuk menyampaikan sesuatu yang jelas dan bermanfaat kepada pembaca. Jadi jangan lupa sayangi editor anda. Okey, sayangi editor anda. Kita tak ada editor, memang banyaklah karya yang mungkin tak sekemas lah. Saya pernah lihat karya-karya asal sastrawan negara yang belum disunting. Memang beza, memang beza. Bukan kita kata karya sastrawan negara tak bagus. Pemikirannya sangat bernas, tetapi gaya penulisan itu kita cantikkan lagi. Itu sahaja. Jadi sayangi editor anda. Mungkin itu kita punya tanda pagar untuk hari ini ya. Okey, tribute kepada semua editor saya yang sebelum ini, selain daripada Puan Roslina dan semua yang pernah menangani karya saya. Memang saya dan saya pribadi menghargai tuan-tuan dan puan-puan semua.